القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil karim wa ali wasabil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا ala umuruddin. Wassalatu wassalamu ala khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-duril azhar wal yakutil ahmar wal nuril azhar wasirillahi akhbar. Nawaitu ta'luma wa ta'lim. Sahaja aku berniat belajar dan mengajar. Wa tazkura wa tazkir, mengambil dan memberi peringatan. Wa naf'a wal intifa', memberi dan mengambil manfaat. Wal ifada wal istifada, memberi dan mengambil faedah. Wal hasata ala tamasuki bi kitab Allah wa sunnati rasulih, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya. Wa du'a ilal huda wa dalalatal khair, dan menyeru kepada hidayah Allah dan memberi petunjuk kepada kebaikan. Ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi, kerana semata-mata mengharapkan redha Allah, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya subhanahu wa ta'ala, yang maha tinggi lagi maha suci. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dan hati kami semua di atas agamamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati lagi yang berbahagia tuan rumah sekeluarga, yang dirahmati para muslimat, puan-puan hajah, insya-Allah didoakan yang belum menunaikan fardi, bakal-bakal duyufur rahman. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan
kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan, kita masih lagi diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala yang dikatakan sementara. Maksudnya kehidupan kita di atas muka bumi tak lama, kejap dia. Jadi mudah-mudahan dengan kehidupan kita yang sementara ini, mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa mendapat keberkatan. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa mendapat keampunan. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa mendapat keredaan Allah. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa mendapat ganjaran. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa mendapat taufik, hidayah, rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa khabar semua? Alhamdulillah, insya-Allah kita bertemu kembali pada bulan Disember, bulan 12, bulan yang akhir, sekejap dia nak berakhir tahun Masihi. Selain daripada kita tahu tahun Hijrah, dan juga kita kena juga maklum bahawa perubahan masa berlalu itu pantas sangat. Rasa-rasa macam baru kuliah minggu lepas. Dah sebulan rupanya. Pejam celik rupanya dah sampai. Allahu Akbar. Sebab itu bila mana saya selalu ingatkan berpesan pada diri saya sendiri jugalah. Maksudnya bila mana masa berlalu dan masa berlalu dia tak diundur dah tak diundur. Dia berjalan terus berjalan. Yang mana kita telah pun melalui setiap hari 24 jam. Tak ada masa yang lain, yang sana 25, yang 26, yang sana 30 jam, tak ada. Yang mana kalau para muslimat lah, kalau pergi mana-mana negara, serupa sama juga. Walaupun ada yang kata, ustaz, saya pergi kat sana masa siangnya panjang ustaz, panjang. Ada yang masa malamnya pendek je. Ustaz pergi kat negara China, bila mana waktu malam tu pendek, pukul 4.30 dah mula nak siang. Maghribnya awal sama juga, tapi siangnya panjang, malamnya pendek. Subuhnya kalau tak silap masa tu dalam pukul 3 lebih. Ustaz sampai, ustaz buat sembahyang jamak. Masa tu buat sembahyang jamak ialah maghrib, isyak. Jadi kita dah check in semua dah pukul 12, pukul 1 sampai malam tu. Jadi dah check in, dah siap semua sekali, dah udah bagi, dah siap mandi. Dalam pukul 2.30 lebih kurang. Jadi sembahyanglah jamak maghrib, isyak, jamak takhir. Dah siap, dah selesai. Beri salam, duduk kejap tengah wirid. Tengok waktu dah masuk subuh. Sekejap je. Rupanya subuh awal. Masa tu terfikir pukul 5 lebih. Pukul 3 lebih dah masuk waktu subuh. Jadi sahaja tengok persekitaran pukul 4 lebih tu dah mula siang. 2-3 subuh dah awal kan, 1 jam tu siang-siang. Tapi masyarakat ketika itu, masyarakat kat sana dia walaupun siang awal dia tak kerja awal. Dia tetap masuk office pukul 8. Itu dia punya suasana kat sana lah. Kita dapat merasai. Masa tu musim panas. Allahu Akbar. Okey, para muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi baik itu masa ni kita tak boleh abaikan dan kita tak boleh biarkan. Kita tak boleh, kata orang pun masa tu sentiasa dan dia sentiasa dicatat oleh Allah SWT. Sentiasa dirakam oleh Allah SWT. Sentiasa dalam pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi justru itu Nabi telah mengajar kepada kita, takut-takut kita ni lah manusia yang alpa dan lalai setiap hari, setiap masa. Kadang-kadang kita terlupa dan kadang-kadang kita terlalai. Terlalai sebab kenapa? Sebab kadang-kadang kesibukan di atas urusan-urusan yang tak dapat dielakkan kadang-kadang. Dan mudah-mudahan urusan-urusan yang kita uruskan itu niat kita kerana Allah Ta'ala, insya-Allah ia akan adanya keberkatan, akan adanya fadilat, akan adanya ganjaran daripada Allah SWT. Baik itu jangan lupa niat untuk melakukan sesuatu kerja itu, ianya akan menjadi ibadat kalau niat kita kerana Allah. InsyaAllah kita beli apa-apa semua kehidupan kita daripada pagi sampai ke malam, kalau niat kerana lillahi ta'ala, maka di situ adanya ganjaran daripada Allah SWT. Yang ustaz bimbang, kadang-kadang kita terlupa, maksudnya kadang-kadang kita
melakukan sesuatu maksiat, dosa tanpa disedari. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut terutama yang kadang berbual-bual, cakap-cakap, kadang terdatangnya dosa. Kadang-kadang kita terngumpat, contohlah terngumpat, terkata orang dan sebagainya, perkara-perkara yang kadang-kadang tak sengaja yang boleh mendatangkan dosa kecil. Dan begitu juga dengan mata penglihatan kita, setiap hari kita melihat daripada pagi sampai sebelum tidur. Kadang penglihatan kita di sekeliling kita kadang-kadang tanpa disedari mendatangkan dosa. Begitu juga dengan telinga pendengaran kita, kadang-kadang kita terlupa dan alpa. Kadang-kadang telinga juga boleh mendatangkan dosa. Allahu Akbar. Sebab itu kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah perbanyakkan istighfar. Mulut kita sentiasa basahi dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampai je tempat sesuatu destinasi, sampai je keluar je kita, astaghfirullahalazim. Mungkin dalam perjalanan naik kereta tadi, atau naik motor tadi, atau naik basikal, atau jalan kaki. Jadi kita pun kadang-kadang sepanjang perjalanan itu macam-macam yang kita lihat kan. Jadi cepat-cepat kalau kereta, istighfar. Jadi kita pun dah selesai sesuatu urusan, balik istighfar. Jadi begitulah rutin harian sehinggalah hatta kita nak tidur. Kita nak tidur, maka di situ juga diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita, tidur kita juga akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidur kita juga menjadi ibadat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ni dia, ni selalu hadis kita dengar lah. Mungkin kita buat ulang kaji, mana yang dah dengar. Iktanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramika, iaitu waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Allahu Akbar. Jadi bila mana Nabi kata ni, Nabi bersabda, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waktu muda kita, waktu muda. Bila kita dah masuk, macam ustaz lah, dah masuk series yang dah masuk 50 ni kan, Allahu Akbar. Kita dan perempuan pun dapat merasai perubahan dalam diri kita. Bila masuk usia 30 tahun, 40 tahun, dia lain. Waktu kanak-kanak dia lain energi dia. Masuk umur 20 ke 30 tahun, dia lain energi dia, kekuatan kita lain. Masuk 30, 40, dia dah mula lain sikit. 40 masuk 50, dia dah ada datang sikit dah mula datang. Datang sikit-sikit sakit. Dulu tak ada pun sakit ni, dah mula datang dah. Dulu tak ada pun sakit lutut tetek bunyikan. Dah mula dah. Dulu urat lutut tak pernah rasa bisu, dah mula dah. Pinggang dah mula sakit sikit-sikit dah. Kaki dah mula sakit dah. Mata dulu cerah terang, dah mula pakai cermin mata dah. Telinga dulu jelas, sekarang dah mula kurang sikit. Allahu Akbar. Nampak dia punya pusingannya tu, dia dah mula daripada kecil, akhirnya Allah pinjamkan sekejap je. Masuk 40 tahun ke atas, Allah Ta'ala dah mula tarik sikit. Masuk 50-an, tarik sikit lagi. Yang mana dah berjaya masuk 60-an, Allahu Akbar, sikit lagi Allah tak tarik, sikit-sikit Allah tak tarik. Masuk 70, kita dah mula rasa macam-macam, tak karuan. Dengan ni ujian, cabaran, dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Masuk 80 tahun, Allahu Akbar, tangan kita dah lain macam, muka kita dah mula kedut, dan telinga kita lain lah, dah mula cakap pun dah tak berapa sangat. Allahu Akbar. Itu lumrah kehidupan manusia yang dikatakan semuanya adalah sementara. Mata kita sementara, semualah kehidupan kita, apa yang dalam tubuh badan kita, semua sementara. Apabila disebut sementara, di awal pembukaan saya tadi, apabila disebut sementara, bahawa semuanya adalah milik Allah.
Bumi milik Allah, matahari milik Allah, bulan milik Allah, segala-galanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah semua sekali. Allahu Akbar. Dan kita dah maklum dah, memang kita akan kembali. Cari ubat macam mana, belilah pergi farmasi atau pergi hospital, saya nak beli ubat panjang umur. Tak ada. Doktor pun kan, aku pun mati kata doktor. Allahumma salli ala Muhammad. Baru-baru ni doktor Allah SWT baru meninggal semalam kan, 2 hari lepas. Jadi tuan-tuan, jadi menunjukkan bahawa apa, kita muhasabah diri kita bahawa kehidupan kita ni Allah Ta'ala memberi kita keizinan hidup di atas muka bumi adalah tujuan tidak lain dan tidak bukan untuk melaksanakan, untuk membuat apa yang Allah Ta'ala perintah, untuk beramal apa yang Allah Ta'ala perintah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadat kepada Allah. Tu. Jadi tujuan utama kita adalah melakukan ibadat. Itu dia kata, apa-apa yang kita buat, jadikanlah ia ibadat. Nak jadikan ibadat bergantung pada dalam diri kita, iaitu niat kita. Allahu Akbar. Rebutlah 5 perkara sebelum datang usia muda, sebelum datangnya waktu tua. Semua akan melalui waktu zaman tua. Dulu atuk-atuk kita dan nenek kita dah rasa dah. Dan kita akan merasai. Cuma suasana nak merasai alam tua tu macam mana? Wa'azubillah lah. Kadang-kadang ada sesetengah masyarakat kita yang mengabaikan, anak mengabaikan orang tua. Allah, bersedih tuan-tuan. Para muslimat, ada ketikanya anak bila dah dewasa, anak dah bekerja, kadang-kadang Allah Akbar, jadi mengabaikan atas alasan kerja, sibuk dan sebagainya. Sedangkan seorang ibu, seorang bapa sibuk macam mana sekalipun, tetap nak membesarkan anak, tanggungjawab sebagai mak ayah. Tetapi bila mana anak dah berjaya, pengorbanan mak dan ayah ini tadi, daripada kecil sampailah dia berjaya, tiba-tiba dia kata sibuklah. Allah Akbar. Sebab itu kita berusahalah sedaya upaya untuk menjaga mak ayah kita dalam usia yang dah berumur dah lanjut, dan kita akan berfikir bahawa kita juga akan mengalami situasi macam atuk kita, macam nenek kita. Kita akan merasai melalui zaman tersebut kalau takdirnya dipanjangkan oleh Allah SWT umur kita. Dan pada ketika itu, dalam diri kita, Ustaz ajar dalam diri, jangan kita mengharapkan sesuatu daripada anak kita. Tolong sangat, kita mengharapkan sesuatu pengharapan pada anak kita. Bila kita tak dapat, iaitu akhirnya dia akan jadi berontak. Apa yang kita buat untuk mendapat keredaan Allah? Pertama sekali, tawakal ala Allah. Maksudnya tadi, kembali kepada Allah. Sebab itu bila kita belajar dalam suratul Fatihah, kalau kita betul-betul belajar ilmu tauhid, keberadaan Allah bersama dengan kita, tawakal kita dengan Allah, selain daripada kita berusaha, dia akan datangnya satu keberkatan. Dia tak akan rasa kebimbangan. Di atas usaha yang kita tawakal Allah, Allah akan susun aturkan anak-anak kita ni tadi. Allah akan susun automatik nak dapatkan keberkatan. Sebab mak ayah ni doanya mustajab, doa mustajab. Kadang-kadang kita ni takut, kadang-kadang doa ni, kadang dia tak semestinya doa lepas sembahyang kita doa tak, tidak. Sebab itu doa mak ni, doa ayah ni, kadang-kadang dia kadang bila menyentuh perasaan hati ni, bila hati ni dia berkata-kata, takut-takut ketika ia telah berkata-kata, hati tu tadi dilontarkan dengan mulut ni tadi dengan tanpa disedari, takut-takut waktu itu malaikat ambil doa tu tadi. Allah Akbar. Takut-takut kita tengah marah tu tadi, takut-takut tengah marah itu tadi, marah yang kita rasa tak redha di atas apa perbuatan anak kita tadi, takut-takut tengah marah itu tadi, doa tu mustajab. Itu yang sangat takut tu. Allahumma salli ala. Sebab itu apa yang perlu kita buat? Pertama, pengharapan kita
keberadaan kita, tawakal kita kepada Allah. Doa kepada Allah, bermunajat, aku adamu ya Allah. Aku adamu ya Allah, aku adamu ya Allah. Jadi minta kepada Allah Ta'ala di dalam kehidupan kita keberkatan. Bila ada keberkatan, Allah akan susun anak-anak kita ni tadi, akan adanya tanggungjawab kat situ. Akan ada tanggungjawab. Anak-anak tu kadang tak kita panggil, dia dah tahu tanggungjawab dia akan datang. Baik itu pentingnya bila kita kebergantungan kita kepada Allah, insya-Allah. Tapi kalau kita kebergantungan kita hanya kepada manusia, mengharapkan kepada pertolongan manusia semata-mata, kita lupa kebergantungan kita kepada Allah. Yang ini kadang-kadang ditakuti akan tersasar dalam kehidupan kita. Baik itu para muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, para ibu. Jadi dalam diri kita ni tadi, pertama kebergantungan kita kepada Allah, dan pada masa yang kedua kita berusaha bagaimana untuk menarik ataupun merapatkan hubungan kasih sayang dengan anak-anak kita, suami kita dan sebagainya. Allahu Akbar. Barulah nampak itu keberkatan di dalam kehidupan dalam sesuatu rumah tangga dan sebagainya. Jadi para muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang kedua, kata Nabi, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang kedua, waktu sehatmu. Allahu Akbar. Waktu sehatmu, wasihataka qabla saqa nikah. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Allahu Akbar. Waktu sehat ni lah. Kadang-kadang bila waktu sehat, kadang kita lupa. Nanti bila dah sakit, barulah teringat Allah. Allah, kan? Allah Akbar. Kadang bila waktu sihat, Masya Allah, kadang kalau dalam keadaan sihat tu dia ingat Allah, dalam keadaan dia beriman, dalam keadaan dia makin kuat ibadat, tahniah. Teruskan istiqamah. Mungkin waktu muda dia memang berusaha untuk mendapatkan semaksimal mungkin untuk melakukan, alhamdulillah, sentiasa mendapat hidayah, teruskan. Tapi bila dikatakan ni tadi, diberi peringatan waktu muda, ingat kamu akan tua akan datang. Ingat, rebutlah waktu dalam sihat, dalam keadaan kita sihat, buatlah yang terbaik ketika sihat untuk beramal semaksimal mungkin. Kita solatnya tadi, selain daripada solat fardu, diiringi dengan solat qabliyah, ba'diyah, solat rawatib, solat yang lain, solat tahajud, apa juga kita kalau ada kesempatan, kita rebut, kita ambil. Kita buat. Beramallah. Kalau ada puasa Ramadan dah dekat Ramadan. Wa balighna Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan akan datang. Doa pengharapan kita kepada Allah. Dalam pada masa sama, kita jangan lupa laksanakanlah solat sunat. Ini puasa sunat. Isnin Khamis. Kalau tak dapat Khamis, Isnin. Kalau tak dapat Isnin, Khamis. Kalau dapat baik, Isnin Khamis. Itu nak jadikan sebagai rutin harian, mingguan. Kalau tak dapat Isnin Khamis, dapatlah sebulan sekali kita cuba untuk laksanakan puasa sunat. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa? Bukan mengharapkan Ramadan je. Ramadan sebulan kejar, memang dah cantik lah. Habis Ramadan, habis tombang. Tak nak buat lagi, sangat rugi. Allah sediakan sepanjang setahun tu tadi, bukan sekadar berRamadan, tetapi bulan-bulan yang lain. Lepas Ramadan adanya 6 Syawal, jadi kita buat lain, ada keistimewaan, buatlah Isnin Khamis. Kerana apa? Nanti bulan Ramadan, kalau kita mula sekarang, kita akan tak terperanjat. Maksud tak terperanjat apa tu? Ni kadang-kadang bila diumumkan besok Ramadan, ni tak pernah puasa sunat ni. Bila Ramadannya kali pertama kita tak pernah puasa sunat, hanya jumpa setahun sekali, itulah sebulan kita nak kejar Ramadan. Allahu Akbar. Kadang-kadang nak bangun malam tu, kalau tak biasa bangun malam untuk bertahajud, memanglah dia punya pejam celik terkebil nak bangun nak sahur tu kan. Tapi kalau kita dah biasa dengan sahur, insya-Allah dia akan mudah. Dia punya nak supaya dapat Ramadan tadi terkebil bersusah payah. Akhirnya itu yang kadang-kadang apa? Waktu dah petang nak buka, itu yang macam-macam tu, dugaan dan cabaran. Dia nak makan, nak buka apa hari ni kan. Jadi dia teruja nak buka tu, akhirnya tu yang kadang-kadang berbagai menu keluar tu tadi. Kalau sepatutnya kita buka tu hanya sekadar 1 pinggan tu dah memadai,
berpinggan-pinggan disediakan penuh. Kalau kata kuih 10 jenis kuih, kalau kata lauk 10 jenis lauk, kalau kata nasi 2 orang 3 orang tapi nasi masak satu periuk kan. Dan dia teruja nak makan seolah nak makan semua sekali. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu bagi sesiapa yang dah terbiasa puasa-puasa sunat, dia relax je. Puasa Ramadan, jadi dia teruja nak nyambut Ramadan. Tapi dari segi amalan untuk puasa tu dia dah biasa. Setakat sahur makan sekian-sekian, buka makan sekian-sekian. Besok bila nak sahur makan sekian-sekian, buka makan sekian-sekian. Jadi dia dah biasa, dah terlatih dalam diri dia. Kerana apa? Sebab dia dah terbiasa dengan puasa-puasa sunat. Jadi yang mana belum habis ganti puasa tahun lepas, tolong sangat-sangat kena ganti puasa Ramadan yang tahun lepas. Jadi gantilah sebelum sampai Ramadan berikutnya. Takut-takut nanti dah melangkau Ramadan akan datang, dia dah kena ganti dengan puasa. Bukan setakat puasa, dia kena bayar fidyah lagi, kena dengan denda lah istilahnya, fidyah. Jadi dia berapa cupak tu bergantung kepada apa yang kita tinggalkan. Jadi mana-mana bagi wanita yang berada di luar juga yang dengar cara live tadi, cara saya langsung, kalau siapa yang dengar sekarang Ramadan dah dekat, yang mana belum ganti puasa qada, gantilah, ganti. Sebab ada beberapa kes yang saya sekarang tengah handle. Allahumma salli ala Muhammad. Dia bila mana dalam keluarganya, dia tahu kedudukan dalam keluarganya tadi tak puasa, dia tahu tak puasa keluarganya dan sebagainya, tapi takdirnya meninggal. Jadi dia tahu berapa banyak puasa yang ditinggalkan Ramadan, berapa banyak Ramadan yang ditinggalkan. Allah Akbar. Barulah dia rasa macam jiwanya macam tak tenang. Kerana apa? Kerana dia rasa macam kebertanggungjawabpan dia tadi. Dia risau, dia kata macam mana dulu tak puasa, dia ni tak puasa tapi dah meninggal, macam mana? Tengok. Jadi akhirnya dia jumpa macam nak buat penyelesaian. Dan saya kata okey gini, penyelesaian sekian, berapa tahun dia tinggalkan puasa. Dia kata ustaz, tiap-tiap tahun dia tinggalkan puasa Ramadan. Dia tak pernah puasa Ramadan. Dan melangkau berapa tahun, boleh tak buatkan kiraan untuk membayar, untuk menebus, untuk memfidyah ni tadi. Allah Akbar. Jadi sebab itu para muslimat, dan juga kita ada anak, kita ada keluarga. Jadi kita pesan tak ada istilah dalam kenyataan doktor, kenapa mati kerana puasa. Belum jumpa lagi statement mati kerana puasa. Allah Akbar. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang ketiga apa? Warinaka qabla faqrika. Waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Itu dia. Jadi rebutlah waktu. Allah Ta'ala memberi nikmat dengan pendapatan, dengan sumber keuangan yang mampu, yang kita boleh perbelanjaan yang mencukupi, dan sehingga kita harta kita yang kita dapat tu tadi kita boleh simpan dan sebagainya. Jadi waktu kayamu, berhati-hatilah, gunakanlah kekayaan kamu itu, harta yang kamu dapat itu, gunakanlah dengan sebaik mungkin. Dan Ustaz pernah kongsi sama kepada para muslimat, yang mana kekayaan yang kita miliki itu bukan harta kita semua. Ada hak orang yang perlukan. Dan bagaimana nak jadikan duit itu ataupun harta itu jadi keberkatan? Jangan lupa setiap hari sedekah. Dia lain sedekah, dia lain zakat, dia lain. Kalau infak lain, dia banyak, dia banyak istilah kat situ. Jadi kalau kita boleh wakaf. Sebab itu sementara kita ada harta, kita wakafkan. Ambillah wakaf yang sebagai setengah ekar ke 10 ekar. Kalau kita ada harta tanah yang kita rasa kita boleh wakafkan, kita wakafkan. Mungkin ada banyak harta ni, okey bahagian ni saya nak wakafkan. Jadi kita cuba. Jadi bila waktu kita dalam keadaan kita kaya, waktu dalam keadaan kita berharta, dalam keadaan kita apa, jangan lupa ada
satu yang dalam lupa, jangan lupa dalam diri kita ni bahawa akan datang kita akan kembali kepada Allah Ta'ala, dan harta inilah yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan, itulah yang akan besok kita akan rasa nasib baik dulu sementara aku hidup dulu, semasa aku hidup dulu, ya Allah, nasib baik aku ada buat menginfakkan dengan sedekahnya, dengan wakafnya, dengan macam-macam lah dengan hartanya. Sebab itu bila dah meninggal dunia, barulah kita akan dapat merasai di atas nikmatnya bagi orang yang suka bersedekah. Allahu Akbar. Nikmatnya bagi orang yang suka menginfak, nikmatnya suka orang yang wakaf dan sebagainya. Allahu Akbar. Sebab itu bila mana kita ada harta, jangan tunggu kita nak kaya baru nak bersedekah. Ada yang Ustaz jumpa, dia kata apa? Nantilah tunggu aku kaya. Nantilah tunggu aku kaya. Maksudnya jangan tunggu kaya baru kita nak ingat Allah, nak ingat orang yang susah. Tak perlu. Maksudnya bila kita ada duit yang ada sekarang, apa yang ada kita bagi seikhlas mungkin. Kita cuba latih. Kita cuba latih dalam diri kita untuk apa? Untuk membiasakan diri kita ini untuk bersedekah. InsyaAllah nanti kita akan rasa nikmat, kita akan rasa seronok bila mana kita dapat merasai, bila mana ada duit, sikit ke banyak kita bagi, sikit ke banyak kita bagi, sikit ke banyak kita bagi, mengikut apa yang keikhlasan dalam diri kita. Sebab itu selalu saya dididik waktu sekolah. Dia kata dalam seminggu bagilah tabung masjid. Dia kata bagi tabung masjid 20 sen pun tak apalah. Waktu sekolah 20 sen tu macam besar. Kalau waktu tu mungkin 20 sen tu sekarang macam RM2 lah. Dia rasa macam 20 sen tu besarnya 20 sen kan. Tak apa, dia kata 20 sen bagi. Kalau ada mampu 50 sen, 50 sen buat, insyaAllah nanti Allah Ta'ala akan aturkan kehidupan kita dengan keberkatan yang kita melakukan sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu waktu bila Allah Ta'ala beri kita kaya, rebutlah hasil daripada Allah Ta'ala beri itu tadi. Jangan lupa kepada orang lain. Yang keempat, rebutlah 5 perkara sebelum datang dengan perkara, iaitu waktu lapangmu sebelum waktu sibukmu. Ni kan tadi Ustaz masuk, Ustaz cerita apa? Sekejapnya sebulan. Kerana apa? Kesibukan kita ni tadi pagi, petang dan siang malam, pagi, petang dan siang malam ni tadi, akhirnya sekejap dia seminggu, sekejap dia sebulan. Dulu waktu lapang panjang waktunya. Itu yang kadang nyambil. Ya Allah, aku belum nak zikir lagi. Ya Allah, aku belum nak selawat lagi. Sebab itu kita kena susun, atur ni tadi. Dah mula dalam keadaan sibuk ni tadi, kita cuba aturkan kehidupan kita agar kehidupan kita ni tadi tak lara. Maksudnya agar kehidupan kita ini dalam keadaan terbuang begitu saja. Sebab itu waktu lapang sebelum datang waktu sibuk. Sebab itu waktu lapang kita sekarang ni, cuba kita munafaatkan lapang yang ada itu tadi agar dimunafaatkan adanya keberkatan, adanya pahala, adanya ganjaran oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Sebab itu bila lihat sekarang ni, masa betul-betul masa sangat pantas. Padahal sama je pusingan 24 jam. Semua merasai dan semua sama waktu, satu dunia sama. 24 jam sama. Tapi itulah kesibukan itu tadi menyebabkan kita rasa dah setahun, dah masuk bulan Disember, rasa macam baru awal tahun hari tu. Dari dah akhir tahun, nanti bila dah awal tahun je, sebulan laju je, dah bulan 3, bulan 4, bulan 5. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan waktu kesibukan kita itu adanya keberkatan, adanya ganjaran oleh Allah SWT. Sebab itu rebutlah bila waktu kamu ada lapang, ada masa sekarang ni, kadang-kadang buatlah sesuatu yang mendatangkan munafaat. Dan yang kelima, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Allahu Akbar. Wa hayatuka qabla mautika. Sebelum waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebab itu waktu kita tengah hidup ni lah Allah Ta'ala beri kita kesempatan, Allah Ta'ala beri kita peluang, Allah Ta'ala beri kita lagi untuk menikmati kenikmatan di atas muka bumi yang dikatakan sementara ini. Cuba kita dapatkan satu nikmat kepuasan ibadat. Boleh tak dapat satu kepuasan nikmat beribadat? Kita ambillah salah satu mana-mana.
Ambil contohnya selawat ke. Kita nak selawat tu, nak maintainkan istiqamah tu tadi, jadikan selawat itu tadi kita rasa satu nikmat berselawat. Sebab apa? Selagi mana kita tak dapat nikmat berselawat, selagi tu dia punya tu belum sampai tahap makam tu, belum sampai lagi nikmat kemanisan iman tu tadi. Cuba kita buat, kita selawat satu hari, kita target satu hari 1000 selawat. Cuba target satu hari 1000 selawat, target satu hari 1000 istighfar, target satu hari zikir subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, la ilaha illallah 1000. Cuba ambil yang asas tu tadi, cuba kita buat, maintainkan istiqamah, buat setiap hari. Allahu akbar. Nanti kita akan dapat rasa apa? Ada satu nikmat bila mana satu hari tu kita tertinggal, contoh, atau tak cukup, contoh kita dah sibuk, hari ni aku selawat baru 500. Dia punya sibuk tu kadang-kadang sehingga kan kadang-kadang bila kita tertinggal, kita rasa risau, gelisah dan sebagainya. Allah, semalam aku tak selawat, aku lupa. Semalam aku dapat selawat cuma 200, lepas tu aku terlupa, dah sibuk, dah tidur malam, dah di hari esok sekali. Allah, itu yang dah mula datangkan satu nikmat kemanisan kita beribadat. Allah akbar. Sebab itu para muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dengan masa yang Allah Taala sediakan kepada kita tu tadi, cuba semaksimal mungkin kita akan cuba lakukan yang terbaik. Allah akbar. Dan saya terbaca dalam satu ayat Quran ni tadi, benarlah, bertepatanlah dengan firman Allah SWT, qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah Ta'ala kata apa? Kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Ni Allah Ta'ala kata, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Allahu akbar. Allah Ta'ala kata apa? Kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar je, sekejap je. Jadi sebab apa? Bila mana Ustaz balik tengok balik ayat ni, ada satu ayat lagi Allah Ta'ala kata apa? Wa iyauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Apa maksud tu? Di sisi Tuhan, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun. Kalau kita buat satu perbandingan, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di atas muka kita hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala agak-agak, ini kalau umur dunia ni kan kita rasa kan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi di sisi Allah Taala tu berapa lama kita berada dengan Allah waktu kat dunia. Tapi merujuk kepada ayat ni, satu hari tu tadi, satu hari akhirat kita ambil 1000 tahun umur dunia. Kalau kita tukarkan jam, 24 jam akhirat menyamai 1000 tahun umur dunia, kita ambil separuh. 500 tahun umur dunia menyamai 12 jam akhirat. Kita ambil separuh lah, 12 jam akhirat. Lamanya tu tadi, lamanya tadi nak sampai 12 jam menyamai 500 tahun umur dunia. 500 tahun umur dunia baru setengah jam akhirat. Allah, Ustaz nak tengok kita dengan Allah Ta'ala ni berapa jam di sisi Allah Ta'ala. Ambil separuh lagi, 6 jam akhirat. Lamanya 6 jam akhirat menyamai 205 tahun umur dunia. 205 tahun umur dunia lama tu, baru dalam sekitar 6 jam akhirat, baru sikit. Allahu akbar. Ambillah separuh lagi, 3 jam akhirat. Lamanya 3 jam akhirat itu menyamai 125 tahun umur dunia, baru sampai dalam 3 jam akhirat. Kita ambil separuh lagi, 1 jam setengah akhirat di sisi Allah Ta'ala menyamai 62.5, ataupun kita bundarkan 63 tahun umur dunia. Jadi maksudnya kan Nabi kata umur umatku pendek-pendek sekitar 60-70 tahun. Jadi di sisi Allah Ta'ala kita hidup umur dunia 63 tahun,
Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah dia masa baru 1,5 jam saja di sisi Allah Taala. Allahu Akbar. Kita ambil setengah jam, akhirat menyamai 20.8 ataupun 21 tahun. Umur kita 21 tahun, di sisi Allah Ta'ala baru sekitar setengah jam. Allahu Akbar. Maksudnya, keberadaan kita dengan Allah dalam 1 jam setengah atau 2 jam. Tak lama. 1,5 jam di sisi Allah Ta'ala tu jadi tak lama, dalam 1,5 atau 2 jam. Kita berada di atas muka bumi di sisi Allah Ta'ala tu tak lama. Di asbab tu tadi, yang kita hidup, yang katakan umur dunia tu 60-70 tahun, tapi di sisi Allah Ta'ala sekitar 1 jam setengah lebih tu tadi, disitulah penentuan kehidupan kita, syurga atau neraka. Inilah kat dunia. Kita bila mana kat dunia ni kan Allah Ta'ala perintah untuk beribadat, tapi kita lara. Kita tak nak baca Quran, kita tak nak zikir, kita tak nak selawat, kita tak nak buat baik, asyik nak bergaduh, asyik nak berdendam, asyik nak rebut harta, asyik macam-macam bercakaran, asyik macam-macam perkara-perkara yang semua tu melalaikan. Sebenarnya itu ada jawapan, ada penyelesaian. Kalau tak kembali kepada apa yang Allah Ta'ala perintah, maka ia tidak ada keberkatan. Sebab itu Allah Ta'ala beritahu adanya hukum faraid, bagaimana sebelum jatuh hukum faraid, adanya hebah, bagaimana nak beri hebah, semua dah diatur, dah disusun dah. Bagaimana nak kena wasiat, kita nak macam mana nak cerakinkan, nak membagi-bagikan harta-harta kita, tak nak berlaku pertikaian, tak nak berlaku pergaduhan, tak nak berlakunya perbalahan. Sebab itu nak datangkan keberkatan, semuanya Allah Ta'ala dah aturkan, Allah dah tunjukkan, Allah dah beri dah. Cuma kadang manusia bila mana tak mengikut Quran, tidak mengikut hadis, tidak mengikut sunnah, maka akhirnya digunakan akal pemikiran sendiri, mengenepikan Al-Quran, mengenepikan hadis, mengenepikan sunnah, yang akhirnya olahlah macam mana, tetap tidak akan ada keberkatan, tetap akan berlakunya ketidakpuasan, tetap akan berlakunya permusuhan. Allahu Akbar. Dan tetap akan berlakunya perkara-perkara yang kalau diambil bukan haknya tadi, akan berlaku pelbagai musibah, akan berlaku pelbagai perkara yang tak diingini. Sebab itu para muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT, kalau kita ada memiliki terutama harta, Ustaz bimbang bila tengok dekat amanah raya, dan Ustaz bimbang bila tengok pergolakan keluarga yang atas asbab hasil peninggalan harta pusaka, menjadikan tak puas hati, bergaduh, ada beradik dan waris-waris sendiri. Allah Akbar, sedih, sangat sedih. Sebab kenapa? Sebab ianya tak diatur, tak disusun mengikut sebagaimana faraid yang telah disediakan. Kenapa tak nak ikut? Kenapa tak nak buat? Kenapa menggunakan kuasa veto dalam diri sendiri? Allah Akbar. Baik itu bila mana menggunakan logik akal, mengenepikan apa yang Allah Ta'ala dah sediakan, maka tidak akan adanya keberkatan. Baik itu para muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam kehidupan kita tadi, tolong sangat-sangat berhati-hati dalam kehidupan kita. Syaitan la'natullah, iblis la'natullah, memang sentiasa dia akan goda kita setiap hari. Goda je setiap hari. Itu memang kerja je, dia tak berpencil. Kerja je itulah goda, melalaikan, menidakkan dan sebagainya. Itu memang kerja dia. Sebab itu hati kita kena jaga, kena bersihkan. Antaranya Ustaz dah ajar pada bulan lepas, antara cara kita nak membersihkan hati kita, antaranya tadi di awal pembukaan, istighfar. Tolong jangan lupa istighfar. Yang kedua, mungkin kita dah istighfar, masih lagi hatinya masih terbuku-buku kan. Kita dah istighfar, hati kita masih lagi pun macam gitu kan. Dan kita cuba ikhtiarkan, ambil air kosong, contoh kita ambil air kosong, bismillahirrahmanirrahim, maka kita bacalah surah Toha ayat 1 hingga ayat 6, sebagaimana peristiwa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sebelum Islam. Sayyidina Islam
Sebelum Islam, Umar, Ustaz pernah cerita pada bulan lepas, Umar Al-Khattab adalah hati yang tersangat garang, hati yang sangat keras. Dan bagaimana bila mana terdengar mukjizat Al-Quran surah Toha, maka lembutlah hatinya. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Bacalah, yakin ini adalah kata-kata Allah. Pertama sekali kita punya pemikiran, bila mana kita baca ayat Al-Quran, ingat ini adalah salah satu mukjizat yang teragung. Tak ada lagi wahyu yang diturunkan Allah. Dulu dengar kata orang para sahabat, sahabat dulu dapat menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat menyaksikan Nabi Muhammad boleh belah bulan. Mukjizat. Dan bagaimana para sahabat menyaksikan di celah-celah jari Nabi keluar air, mengambil wuduk, buat minuman. Hebat. Dan kita dengar kehebatan Nabi Muhammad, mukjizatnya boleh panggil pokok Nabi Muhammad panggil datang. Hebat. Sebab siapa yang tak kenal Nabi Muhammad, semua kenal kehebatan. Dan kalau nak ceritakan mukjizat Nabi Muhammad, luar biasa, sangat luar biasa. Para sahabat dapat menyaksikan mukjizat demi mukjizat, mukjizat demi mukjizat. Dan Nabi Muhammad peristiwa Isra wal Mi'raj, naik ke langit. Allahu Akbar. Dan dong jelas, dan Nabi Muhammad ceritakan kemukjizatan. Allahu Akbar. Satu persatu. Dan kita bila dengar saja mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tak dapat merasai dan tak dapat melihat bagaimana mukjizat itu berlaku. Tetapi ada satu mukjizat yang Nabi tinggalkan kepada kita. Itu tadi. Ada satu mukjizat yang teragung, iaitu Al-Quran. Baik itu bila kita baca Quran, Allah. Baik itu jangan pandang remeh, jangan pandang sebelah mata Al-Quran. Sebab Al-Quran itu kita kena tanamkan di lubuk hati kita. Bila kita nampak Al-Quran, Allah itu adalah kata-kata Allah. Tuhan kita yang kita sembah. Kata-kata Allah. Bukan baca buku cerita, baca buku tidak. Bukan baca novel, itu manusia yang reka-reka. Tetapi ini adalah kata-kata Allah yang mulia. Tuhan kita, Tuhan mentadbir seluruh alam, Tuhan yang menghidupkan segala-galanya, Tuhan yang kita sembah, tak ada lagi Tuhan, itulah Allah. Ini kata-kata dia. Nabi Muhammad menerima wahyu itu dikit-dikit dekat Mekah, dekat Madinah. Baik itu ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Wahyu turun dekat Mekah, wahyu turun dekat Madinah. Allahu Akbar. Sikit-sikit Nabi Muhammad terima mengikut keadaan semasa pada waktu itu. Allahu Akbar. Nikmatnya bila wahyu dah lama tak turun, Nabi rasa, mana lagi wahyu Allah ni. Tengok Nabi, nikmat dia rasa, dah lama tak turun wahyu Allah ni Ta'ala. Turun lagi wahyu Allah Ta'ala. Nabi rasa lega sangat. Sebab bila dapat itu kan kata-kata Allah disampaikan melalui malaikat Jibril ni tadi. Sampaikan ini adalah wahyu Allah. Lega ni Muhammad. Sampai lagi wahyu Allah. Sampai lagi sikit. Sampailah Nabi Muhammad wafat. Dan wahyu dah tak ada lagi. Wahyu kata-kata Allah Ta'ala tadi dah tak ada lagi. Maka para sahabat telah membukukan kata-kata Allah Ta'ala ni, dibukukan. Maka akhirnya yang kita baca sekarang ini yang dikatakan Al-Quran. Baca surah ni Al-Quran. Baca surah Ikhlas Al-Quran. Baca suratul Fatihah Al-Quran. Semuanya. Jadi bila mana Al-Quran itu adalah kalamullah, kata-kata Allah yang sangat mulia. Rugi kalau ada di antara manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak boleh nak baca Quran. Rugi sangat. Sebab Allah Ta'ala dah sediakan, bila mana Nabi Muhammad kata, aku tinggalkan kepada umat aku dua perkara yang umat aku tidak akan sesat selama-lamanya. Selagi mana umat aku, kata Nabi, berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sebab itu bacalah. Baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Jangan kita rasa malu kalau tak boleh nak baca Quran. Kita cuba
perbaiki bacaan kita. Kadang-kadang kita rasa kita ni dah okey baca, tapi kadang-kadang bila didengar, sebab Quran baca tak akan ada kesudahannya, tak akan ada kesudahannya. Bacalah, dan ada perkara-perkara yang kadang-kadang kita baca tu belum lagi sempurna. Kita rasa dah macam sempurna, kena baca. Dan setiap hari kena baca, setiap hari kena baca. Jangan tinggalkan Al-Quran. Ia adalah kata-kata Allah. Allah dah beritahu dah, siapa-siapa baca kata-kata aku beri ganjaran. Satu huruf kalau baca dapat 10 ganjaran. Allahu Akbar, banyak. Bila mana baca, bayangkan kalau kita baca satu Bismillah je pun dah berapa huruf. Baca surah-surah pendek dah berapa huruf. Apatah lagi kita amalkan setiap hari, apatah lagi kalau kita hafalkan. Allahu Akbar. Sebab itu bila mana wahyu Allah, kata-kata Allah yang dikatakan Al-Quran serap dalam diri kita, kita amalkan dalam kata-kata Allah. Dan bayangkan kata-kata Allah tu kita baca, apatah lagi kalau kita hafal. Bayangkan kata-kata Allah berada di dalam tubuh badan kita. Hebat. Sebab itu bila Allah Ta'ala kata, jangan lupa pesan, Allah Ta'ala pesan pada Nabi Muhammad SAW, jangan lupa sebelum tidur bacalah suratul Mulk, tabarakallazi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca. Nabi Muhammad dah pesan kepada kita, baca sebelum tidur. Kalau yang mana dah amalkan, tahniah. Yang berada dekat luar, yang dengar pada hari ini, yang mana belum lagi amalkan, amalkanlah. Sebab kita tak tahu kematian kita. Suratul Mulk, tabarakallazi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga akhir ayat. Baca setiap malam. Sebab apa? Setiap surah ada kelebihan. Setiap surah ni kelebihannya. Setiap surah ni kelebihannya. Setiap surah ni kelebihan. Macam-macam kelebihan. Allah dah sediakan ada 114 surah. Ada 6,236 ayat. Allah dah sediakan di dalam Al-Quran. Kata-kata aku ni, munafaatkanlah kata-kata aku ini. Baik itu, Ustaz bimbang bila mana, kadang-kadang ada setengah masyarakat kita yang rasa, aku dah pandai, tak payahlah belajar. Aku dah pandai, tak payah. Yang dah pandai pun kena belajar. Bila ustaz sendiri yang rasa setiap ada kelas Quran, kelas-kelas Quran kita, ada guru-guru Quran akan ada pertemuan, dan kita belajar, kita masih lagi belajar lagi tajwid. Kita nak dapatkan apa? Nak dapatkan dia punya, walaupun kita rasa aku ni dah pandai, bukan masalah dah pandai. Nak dapatkan keberkatan, nak dapatkan dia punya fadilat menuntut ilmu tu tadi. Tu tadi. Walaupun kita rasa macam dah pandai, tapi nak dapatkan keberkatan, nak dapatkan fadilat menuntut ilmu antara taman-taman syurga. Sebab itu dalamnya adalah taman-taman syurga. Tahniah kepada tuan rumah yang dapat menjayakan taman-taman syurga di rumahnya. Buat sesuatu tadi, bila kita nak dapatkan ganjaran itu tadi, Allahu Akbar. Baik itu nikmatnya bila kita belajar. Ada lagi yang aku tak faham contohnya. Ada lagi perkara yang kita rasa macam dah pandai. Ada lagi. Allahu Akbar. Sekarang ni, itu baru kita nak belajar tajwid. Nak meletakkan lidah kita ni tadi, makhraj sifat huruf ni, letak tempat yang sebenar tadi. Latih. Itu pun dah setahun. Latih, dah 2 tahun. Latih diam-diam, dah 3 tahun. Tak ada kesudahan, ada je. Walaupun kita rasa macam kita, aku ni dah khatam, tapi masih lagi. Allahu Akbar. Masuk peringkat yang kedua, belajar apa? Belajar taranum. Belajar taranum lagi hebat. Ustaz, saya ni tak, kita mengajar Quran, tak pandailah nak bertaranum. Kena ambil tahu macam mana lagu Bayati, bagaimana Bayu Sobah, Hijaz, Nahwan, Ras, Jiharkah. Allahu Akbar. Rupanya banyak lagi. Bukan sekadar kita baca Quran, bukan sekadar kita tahu hukum tajwid, kita nak menyelami dan mengetahui dalam tu banyak lagi yang kita tak tahu. Belum lagi taranum. Taranum, macam-macam taranum. Allahu Akbar. Yang kita sekarang ni taranaum je. Taranaum, tak tahu. Cuma tahu baca. Kita cuba tongkil lagi, ambil lagi. Dalam Quran ada kiraat. Ada 7 kiraat. Allahu Akbar. Yang kita belajar ni kiraat apa? Entah ustaz. Saya main baca je. Kiraat apa? Wallahu alam. Tak tahu. Jadi kita main baca je. Sebab itu kena tahu kiraat.
Qiraat saat yang pertama, ada qiraat yang macam mana, qiraat kedua, sampai ada 7 qiraat. Allahu Akbar. Ustaz pun baru tahu dalam 2 qiraat. Tapi pun tengah belajar. Oh, rupanya qiraat. Sebab itu Ustaz dulu masa zaman Ustaz sekolah, ada imam baca. Dia sebelum dia nak jadi imam, dia maklumkan pada jamaah. Dia kena maklumkan. Dia kata, okey, jangan, saya akan baca qiraat ni ya. Jadi para makmum jangan terperanjat. Sebab saya baca qiraat. Ustaz kata qiraat apa benda ni? Maka kita tak tahu. Yang tahu hanya baca biasa je kan. Jadi bila imam tu baca Bismillahirrahmanirrahim, wadduha, sudah Ustaz kata, wallaili idza saja. Uish, Ustaz kata ini ilmu apa pula ni kan. Dan kita yang kali pertama dengar ni, ish, ada qiraat lain ke ni? Jadi oleh kerana sibuk waktu belajar tu, kita pun hanya sekadar dengar. Tapi bila kita dah belajar Quran, dia dedahkan ni qiraatnya ni, ish, rupanya ni qiraat ni. Ada satu Quran, dia ada Quran lain. Dia Rasam Osmani dengan Quran ni, dia siapa-siapa yang tak mahir ni jangan, dia kena Quran ni rasa ada satu Quran Ustaz beli, tengok dia lain. Itu qiraat. Rupanya ya Allah, banyak lagi ilmu yang belum kita tahu mendalami dalam apa-apa yang tersurat, yang tersirat dalam Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Ya Allah, umur aku dah 50 tahun. Mampu tak mampu aku lagi nak mencongkil apa kerahsiaan Al-Quran? Apakah kerahsiaan lagi di dalam Al-Quran dari kata-kata Allah? Ya Allah, jauh lagi perjalanan. Itu baru nak masuk qiraat yang kedua. Belum lagi qiraat ketiga, qiraat keempat, qiraat kelima, keenam, ketujuh. Allah, agak-agak mampu tak mampu dengan usia yang ada. Tinggal lagi berapa tahun je. Kalau ikut Nabi 60-70 tahun, alamak umur nak 50. Tinggal lagi 10 tahun, 20 tahun. Allah, mampu tak mampu lagi ni. Dalam keadaan inilah dalam keadaan sehat, kita berusaha jangan buang masa, belajar dan belajar. Jangan kita lalai dan alpa masa yang Allah Ta'ala berikan ni tadi. Gunakan semaksimum mungkin. Kita cuba pelajari, memperhalusi, terutama sekali Al-Quran. Dan juga kita belajar dalam mana-mana kelas-kelas ilmu, dalam majlis-majlis ilmu, cuba datang, munafaatkan masa yang ada, sehinggalah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Baik, itu yang kedua. Pertama tadi ambil air kosong. Contohlah kita nak ubat hati kita. Kadang-kadang hati kita degil. Bukan degil, dia ni bila bisikkan syaitan ni, bila masuk dia goda. Kadang kita lupa, leka, lalai kan. Cepat-cepat kita ambil rawat hati kita. Selain pada kita istighfar pada Allah SWT, maka kita rawat hati kita. Bacalah surah Taha ayat 1, ayat 6. Teringat peristiwa Asbab Nuzul ni tadi. Teringat peristiwa ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hatinya keras, bagaimana menjadi lembut, akhirnya masuk Islam. Allahu Akbar. Yang ketiga, istighfar. Baca surah Taha ayat 1, ayat 6. Dan bacalah surah Al-Hajj ayat 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ayat 21 surah Al-Hajj. Ayat 21, satu ayat je tu. Tadi surah Taha ayat 1-6. Baca untuk apa? Untuk kita, dan juga kita bacakan juga ya Allah untuk satu keluarga. Mudah-mudahan asbab kita baca tu tadi, Allah Ta'ala memberi hidayah, terbuka pintu hidayah. Terbuka pintu hidayah, Allah masukkan taufik dan hidayah dalam diri kita. Barulah hati kita rasa seronok, happy. Apa yang kita buat tu bukan terpaksa. Ia akan datangnya satu keikhlasan apa yang kita nak buat. Dan yang terakhir, diiringi dengan doa. Kalau doa ni, doa asbab daripada mukjizat. Kan mukjizat Nabi Daud kan, dia dapat melembutkan besi. Besi ni, besi padu ni, Nabi Daud dia pegang cair. Macam seorang tanah liat, dia ambil, dia olah-olah, dia pegang. Besi keras ni, tapi Nabi Daud sentuh je, besi tu jadi lembut. Ini mukjizat, antara salah satu mukjizat Nabi Daud. Dia dapat membuat baju besi gunakan tangan dia.
Bayangkan besi yang padutan Nabi Daud, relax je pegang, buat besi, ambil besi tu dia buat baju besi. Gunakan tangannya. Baik tu mukjizat Nabi Daud ini ada dapat melembutkan besi. Kita ambil doa. Allahumma layili qalbahu, ya Allah lembutkanlah hatinya. Ini untuk bagi yang untuk kita nak doakan untuk mungkin suami kita, doakan untuk anak kita. Kita sebut nama, ya Allah lembutkanlah hatinya siapa sipulan-sipulan, kama lainta lidaudal hadid, sebagaimana engkau lembutkan Nabi Daud akan besi. Saya dapat doa ni, wallahualam, saya lupa dah berapa tahun. Dia mengijazahkan kepada saya, amalkanlah doa ni. Kalau anak nakal ke, kalau suami nakal ke, kalau mana-manalah, kadang-kadang kita ambil asbab baca ni, ya Allah lembutkanlah hatinya sebagaimana engkau lembutkan Nabi Daud akan besi. Itu untuk kalau kita suami ke anak-anak atau keluarga. Tapi untuk diri kita, ya Allah kenapa hatiku ni ya Allah keras sangat nak dengar terima orang cakap ni, orang nasihat, kita melenting, kadang-kadang panas baran, kadang-kadang hati ni tak terima, padahal dia nasihatkan kita, kadang-kadang dia cakap dengan kita, tapi kenapa hatinya rasa macam hatinya dia dapat rasa. Jadi bagaimana kita nak supaya hati kita pulih? Antara doanya Allahumma layili, tadi Allahumma layili qalbahu, yakni Allahumma layili qulubi. Qulubi maksudnya ya Allah lembutkanlah hatiku. Tadi qalbahu, hatinya, ni qulubi, hatiku. Kama lainta lidaudal, yang ujung tu sama, kama lainta lidaudal hadid, sebagaimana engkau lembutkan Nabi Daud akan besi. Habis ustaz, kalau untuk ramai-ramai, ya, kita pun kadang-kadang ialah bila kita lepas sembahyang, kita baca doa, selitkan doa ni untuk, kalau untuk ramai, Allahumma lailana. Tadi Allahumma laili, ini Allahumma lailana, nah tu untuk kami. Ya Allah lembutkanlah hati kami semua. Maksudnya hati untuk dalam satu keluarga, ataupun untuk satu taman, atau tu untuk jamaah, atau untuk siapa-siapa lah, untuk ramai-ramai, untuk semua. Allahumma lailana qulubana, ya Allah lembutkanlah hati kami semua ni tadi, kama lainta lidaudal hadid, sebagaimana engkau lembutkan Nabi Daud akan besi. Kita yakin Allah Ta'ala katakan, doalah kepada aku akan sedia memperkenankan doa hamba-Ku. Udu'uni astajib lakum. Allah Ta'ala kata, Udu'uni, doalah kepada aku. Sebab itu manusia kalau tak berdoa, dia sombong dengan Allah. Sebab kehidupan kita ni sebagai hamba Allah, sebab itu dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkaulah ya Allah yang kami sembah, dan hanya engkaulah yang kami mohon pertolongan. Tengok, kita minta dengan Allah, sebab kita ni serba kekurangan. Hebat bagaimana manusia tetap kekurangan, sebab kita perlukan pertolongan Allah. Sebab apa-apa yang kita dapat, kalau Allah tak izinkan, tak dapat. Apa-apa yang kita kecapi kejayaan, kalau Allah tak izinkan, kita tak berjaya. Sebab semuanya atas pertolongan Allah. Kalau Allah tak izinkan, tak dapat. Apa-apa kita sakit, minta Allah Ta'ala, ya Allah aku usaha untuk sembuhkan, ya Allah minta Allah Ta'ala sembuhkan, doa Allah Ta'ala. Di samping kita berusaha untuk mencari ubat-ubatan dan sebagainya, doa jangan lupa. Jangan kita bersandarkan kepada semata-mata makan ubat ni. Kamu nak tahu tak, saya makan ubat ni baik. Dari segi akidah tu dah kira lari. Nak tahu tak, saya pergi kat klinik ni, saya makan ubat dia baik, dia kata. Itu yang jadi satu kesilapan dan kesalahan dari segi tauhid lah. Kalau Allah tak izinkan, belilah ubat 1 juta. Kalau Allah tak izinkan, tak akan baik. Sebab itu bila kita nawai itu kita tadi, kita bila makan sesuatu ubat-ubatan atau makan makanan tambahan atau apa-apa jua yang kita buat ramuan-ramuan untuk kesihatan, minta dengan Allah. Ya Allah, saya usaha untuk buat ni, ramuan ni,
dengan produk ni, dengan pelbagai ni, ya Allah, Engkau lah yang maha penyembuh. Saya cuma usaha untuk mencegah, untuk merawat. Kita makan, ya Allah, Engkau yang izinkan. Jadi jangan lupa Allah. Sebab apa-apa jua dalam kehidupan kita, Allah lah yang akan menentukan sama ada okey ke tak okey, sama ada boleh ke tak boleh, dan Allah akan menilai di atas apa yang kita lakukan. Sebab itu bila kita makan, baik ubat doktor ke apa ke semua, bila kita bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, Kau lah yang memberi kesembuhan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Kita makan ubat, contohlah makan pil ke makan apa, tapi kena ingat kuasa yang mengizinkan, yang menentukan Allah. Kita cuma ikhtiar. Kita makan, jangan kita menganggap itulah yang menyembuhkan. Ubat ni lah, itu yang salah dari segi akidah, dari segi tahu itu salah. Sebab itu baik anak ke apa, kita bagi ubat, nak ni makan ubat ni, Allah yang sembuhkan. Bukan kan, nak ni makan ubat ni bagus, nak ubat ni bagus, makan, baik makan ubat ni, tengok ibu makan dah baik, kau kena makan juga. Jangan kita, dalam pengajaran itu pun dah salah. Alhamdulillah ibu makan dengan izin Allah, baik nak. Cuba anak makan pula, mudah-mudahan dengan izin Allah makan ni serasi dengan apa yang kamu makan, macam ibu makan, contohlah. Jadi anak ni kita ajar, bimbing bahawa ubat ni sebagai asbab, tapi yang menentukan adalah Allah. Sebab Ustaz dah banyak dengar kat mana-mana tempat, bila dia ceritakan, Ustaz pergi kat klinik ni, klinik bagus ubatnya, memang baik dah, saya dah makan dah, saya dah pergi mana-mana, semua klinik ni, memang baik, ubatnya pun taklah mahal sangat. Dia cakap gitu. Saya kata, boleh tak betulkan balik statement kamu tu? Apa yang salah saya cakap? Kalau kamu beli kat mana, pergilah mana klinik. Kalau klinik ini pun, kalau kamu pergi, kalau Allah tak izinkan, agak-agak baik tak? Dia diam ya. Tadi kena kaitkan dengan Allah. Jadi Allah dah izinkan kamu jumpa serasi dengan ubat ini. Pertama, syukur dengan Allah. Ingat, Allah yang mengizinkan, bukan doktor ni yang ubat dia yang memberi dia kesembuhan. Allahu Akbar. Sebab itu para muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Ta'ala, cuba kita fahami kehidupan kita ini, tujuan hidup kita, hidup di atas muka bumi, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadat kepada Ta'ala. Ada lebih kurang dalam, dah nak ke 4 cepatnya Ustaz tengok masa, sebab masa berjalan laju. Jadi kalau ada 1-2 minit nak tanya sebelum kita masuk Quran. Jadi kita ni, saya masuk hadis kedua ni. Saya itu minggu lepas bahasa hadis yang kedua, mengenai tentang apakah yang dikatakan dengan Islam, apakah yang dikatakan dengan iman, dan apakah yang dikatakan dengan ihsan, dan apakah yang dikatakan dengan hari kiamat. Ni dia. InsyaAllah Ustaz akan cuba memberi kunci ilmu lah, apa yang Ustaz fahami, apa yang telah dulu Ustaz belajar, dan kita akan kongsi sama-sama. Walaupun kita dah belajar dah, dulu dah belajar, ulang kaji dah, ulang kaji apa tu Islam. Kadang-kadang kita tahu Islam tu apa, tetapi kadang-kadang amalan kita tu tadi, kita tahu rukun Islam tu ada berapa? 5. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat. Yang ketiga, apa ya? Puasa Ramadan. Yang keempat, zakat. Yang kelima, hebat. Muslimat kata yang ini hebat-hebat. Bila dia ada ilmu, Allahu Akbar. Tapi bila mana kita faham rukun Islam, nanti kita akan faham rukun iman. Kenapa rukun Islam, rukun iman ni tak boleh dipisahkan? Ada kaitan. Sebab itu bila Ustaz belajar lah, dululah Ustaz belajar hafal rukun Islam, rukun iman, rukun Islam, rukun iman. Tetapi dari segi amalan tu tadi, ramai orang tahu tetapi amalannya kurang, penghayatannya kurang. Ramai boleh hafal tapi penghayatan, pengamalan itu yang kita nak, apa yang kita sebut kita laksanakan, apa yang kita hafal, yang kita faham, kita laksanakan. Sebab itu bila mana dikatakan hadis ni, dah lama dah hadis ni, dah lama kita tahu, dah lama kita baca. Jadi bila mana kita baca hadis yang kedua ini, apa yang dikatakan Islam, kita kena faham Islam tu macam mana. Dan bila mana rukun Islam yang pertama, iaitu yang dikatakan dengan syahadah. Apakah yang dikatakan syahadah?
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadah, bersaksi Allah tu Tuhan kita, bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita dah faham, oh Allah tu yang kita sembah, tak ada Tuhan kita sembah Allah. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tapi dari segi pelaksanaan untuk pengabdian kita dengan Allah tu macam mana? Sebab itu kadang bila kosong, ucapan tu hanya bibir, dia tak masuk dekat dalam hati dan tak ada pengamalan dalam kehidupan kita, kosong. Bila kosong itu yang macam tank kosong, tank kosong. Tank kosong. Jadi bila diri kita boleh sebut tapi kosong, amalannya tak ada, iaitu mudah dikotak-katikkan. Mudah kita baik tu wa'uzubillahi min zalik, bukan ramai, ada segelintir masyarakat kita orang Islam yang terkeluar daripada Islam, yang murtad, terkeluar daripada Islam. Bukan sikit, ramai. Jadi kalau dalam statistik, kalau tengok dalam bila tengok dia punya statistik orang yang murtad ni, Allah Akbar, amat membimbangkan, amat membimbangkan. Allah dah pilih kita dari Islam, jaga. Bila nak jaga tu macam mana? Kita tahu ilmu, amalkan. Baik tu apabila dikatakan syahadah, yang kita memperakukan Allah tu Tuhan kita, macam mana kita nak mengaku tu Tuhan kita? Pertama, kita kena kenal Allah. Sudahkah kita kenal Allah? Setakat mana, berapa peratus kita kenal Allah? Oh, Allah tempat yang Allah adalah Tuhan yang kita sembah. Ya, kita sembah Allah. Setakat mana kita kenal Allah? Setakat mana kecintaan kita dengan Allah? Itu buat Allah. Nabi Muhammad, setakat mana kita kenal Nabi Muhammad? Dan setakat mana cinta kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Setakat hari inilah, dengan umur kita yang ada sekarang ni, termasuk ustaz ni, dengan umur yang ada sekarang ini, dan juga masyarakat yang berada dekat luar, nilai diri sendiri masing-masing. Setakat hari ini kita kenal Allah, adakah dah syumul, dah sempurna? Kita kenal Allah tu macam mana? Sifat dia, sifat Allah, sifat wajib yang kita dah belajar. Sifat wajib Allah Ta'ala, 20 sifat wajib Allah Ta'ala, 20 sifat mustahil bagi Allah, satu sifat harus bagi Allah Ta'ala. Itu baru yang asas. Jadi kita kenal kewujudan Allah wujud, kita selalu nasyid Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyah qudra irada ilmun hayyun sama basar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Adakah kita dah kenal Allah Ta'ala daripada 20 sifat? Mengenal Allah Ta'ala melalui sifat Allah Ta'ala, itu satu. Nak mengenal Allah Ta'ala melalui nama-nama Allah. Kita dah belajar dah. Nama Allah antara salah satunya Asmaul Husna. Nama Allah 99. Dah hafal ke belum? Nasaluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar sehingga akhir. Jadi saya yakin para muslimat kat sini semua dah hafal. Jadi siapa-siapa yang dapat menghafal antara salah satu tiket masuk syurga Allah SWT. Sudahkah kita mengenal nama-nama Allah? Adakah sekadar kita kenal nama 99 nama Allah? Sebab itu Ustaz bimbang dulu bila guru Ustaz kata, cuba tengok tapak tangan kamu. Ustaz mau tengok. Apa yang kamu nampak? Nampaklah tapak tangan, nampaklah urat-urat, nampaklah kulit-kulit, nampaklah tangan kamu besar, tangan kita kecil. Itu je kamu nampak. Habis nampak apa lagi? Entah Ustaz, tak nampak. Masa tu belum lagi dapat, belum lagi ada pendedahan.
Jadi dia kata, kamu tengok betul-betul tangan kamu. Apa yang kamu nampak? Nak buktikan kekuasaan Allah. Semua manusia ada, dia kata. Apa Ustaz kata, apa benda yang ada ni? Cuba kamu tengok tapak tangan kamu. Nampak tak? Satu. Ni satu. Huruf Arab ni, Arab. Satu. Yang ini V terbalik. 8. Ni V ni 8. Semua manusia ada. Ada yang tak ada tak? Semua ada. 1, 8, 18. Tengok belah kiri pula. Cuba tengok betul. 8. Tengok apa dia cantum. 81. 81. Cuba kamu cantumkan 81 dengan 18. Berapa? 99. 99 tu apa dia? Nama Allah. Allah Ustaz kata. Tengok keagungan Allah SWT. Dekat tapak jari tu dah menunjukkan keagungan Allah, kekuasaan Allah. Semua manusia ada. Lahir saja tak kira apa bangsa, tidak kira keturunan, semua satu dunia lahir di tapak tangannya, membuktikan nama aku ada 99. Membuktikan bahawa, sebab itu dipanggil Asmaul Husna, nama Allah. Kita tengok balik Allah. Dekat tapak tangan pun dah ada bukti kekuasaan Allah. Bukan itu saja, ambil cop jari kita cop. Kenapa kena ambil cop jari? Pergi dekat mana-mana, dekat pasport apa semua cop jari. Kenapa ni? Rupanya cop jari kita satu dunia, walaupun beratus jutaan manusia silih berganti, tidak akan sama cop jari. Tak sama. Tak ada satu cop jari yang sama dengan manusia yang mati dah ratusan tahun. Tak akan jumpa, tak akan sama. Tengok, membuktikan bahawa kekuasaan Allah di dalam tubuh badan manusia pun telah terbukti. Nak apa lagi? Sebab itu bila kita kenal Allah, ya Allah, maha hebatmu ya Allah. Ni belum kenal lagi nama-nama Allah. Kita buat kajian satu persatu yang didirikan. Setiap nama-nama Allah Ta'ala itu ada kelebihan dan kelebihan. Cuma kita sendiri hanya sekadar kadang, Ustaz saya dah hafal, tapi kita tak tahu macam mana yang dikatakan kelebihan setiap nama. Belum lagi nak study. Ya Allah, Quran aku belum lagi dapat menyelami dengan setiap satu surah kelebihan-kelebihan. Nak memahami lagi dengan nama-nama Allah 99. Setiap nama-nama ini ada kelebihan dan kelebihan masing-masing. Allahu Akbar. Ya Allah, mampu atau tak mampu dengan usaha yang aku ada sekarang ini. Kalau aku leka dan lalai, maka adakah boleh habis aku nak study Quran, nak menyelami apa perkara-perkara yang tersirat di dalam Al-Quran, perkara-perkara yang luar biasa setiap surah tu tadi? Mampu tak ya Allah dengan umur yang aku ada sekarang ini? Ya Allah, belum lagi ni study untuk dapatkan Asmaul Husna, nak dapatkan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Asmaul Husna. Ya Allah, mampu tak mampu aku lagi nak belajar tentang Asmaul Husna, nama Allah 99. Belum lagi kita nak kaji tentang nak mengenal Allah, sifat-sifat wajib Allah Ta'ala tadi, wujud, kidam, baqa ni tadi. Bagaimana kewujudan Allah, bagaimana baqa Allah, bagaimana mukhalafatu Ta'ala dalam hadisi Allah Ta'ala. Kita nak study bagaimana tu tadi, satu persatu. Allahu Akbar. Jauh lagi. Baik tu Ustaz, bila mana ada remaja-remaja sekarang lepak, yelah lepak dan sebagainya, buang masa, macam tak tahu nak buat apa kan. Ya Allah, saya kata kenapa kita yang tak cukup masa ni macam tak cukup masa. Ada lagi dah seminggu lagi study, ada lagi tengok, dah setahun, masih lagi belum capai lagi, baru 3-4 surah ni, baru 5 surah, ada lagi dalam 100 surah lagi ni, belum lagi dah 3-4 tahun. Mampu tak mampu nak habiskan 114 surah. Allahu Akbar. Baik itu para muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di atas kesempatan usaha yang ada di atas muka bumi, gunakanlah sebaik mungkin masa yang ada, manfaatkan masa yang ada di atas muka bumi. InsyaAllah sambil masak boleh tak zikir? Boleh. Sambil masak boleh tak selawat? Boleh. Dalam keadaan uzur, contohnya dalam keadaan uzur, kalau kita memang dah istiqamah Suratul Mulk contohnya, kita dah tiap-tiap hari kita baca, memang kita baca, boleh tak diamalkan walaupun dalam keadaan uzur? Boleh. Niatkan zikir, sebab itu ada amalan. Sebab itu bila dia dah biasa amalan sebagai zikir, walaupun tak, maka boleh baca, tak masalah. Sebab itu di mana saja kita berada, tolong munafaatkan semaksimal mungkin. Dalam keadaan kita bekerja, kita boleh dapatkan munafaat, dapat ganjaran, dapat pahala. Ketika kita masak,
ketika kita menyapu rumah, ketika mana kita mengemas rumah, ketika mana kita basuh baju, ketika mana kita buatlah apa-apa yang dalam keadaan kita buat pesan, diiringi dengan apa yang kita lihat, dengan selawat, dengan fatihah, insya-Allah. Di samping kita dapat pahala beribadat di dalam rumah tangga, dalam pada masa sama juga kita dapat fadilat berselawat, fadilat zikir, fadilat yang lain. Allahu Akbar. Kita gunakan semaksimal mungkin apa yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan apabila Allah panggil kita, mudah-mudahan apabila Allah Ta'ala takdirnya nyawa kita dah tak panjang, mudahan kehidupan kita bila masuk di alam barzah, bila kita selamat di alam barzah, insya-Allah kita akan selamat di hari kebangkitan, insya-Allah kita akan selamat di padang mahsyar, dan insya-Allah kita akan selamat mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita akan dapat minuman telaga Kausar, telaga Nabi. Siapa yang dapat minum telaga Kausar, telaga Nabi, tak akan haus sampai bila, dan kita akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit perkongsian ustaz pada petang ini, kita masuk tajwid sedikit, dalam setengah jam kita masuk al-Quran lah, insya-Allah. Ada pertanyaan tak 1 minit sebelum kita masuk Quran? Ya saya. Sekali je kita ambil, kita baca sekali, yang sekali dengan doa sekali, kita minum. Bismillah. Ustaz, kalau kita contohnya kita macam biasanya orang perempuan kan nak baca Quran kan masa tu terhad sikit. Kalau kita biasanya buka pada telefon mungkin berapa sampai tu kita dengar dekat dapur ke apa tu dan niat itu. Mudah-mudahan ada pahala kat situ. Boleh. Dalam keadaan yang mana kadang-kadang ada apa kaset atau radio atau dalam handphone bacaan-bacaan Quran kan, kadang-kadang kita tak sempat dalam keadaan kita nak baca, kalau sempat kita baca kan, kalau sempat, tapi dalam suatu tengah masak kadang-kadang kita pun buka lah ayat Quran. Tapi ada satu tapinya, bila mana kita baca Quran, ini contohnya Ustaz amat bimbang bila mana ada orang yang bila buka Quran, dia buka Quran, dah cantik dah, baik dah, memang baik, bagus. Tapi dalam pada masa yang sama, bila Quran dibaca, hendaklah kita dengar, hayati, hormat. Ini adalah kata Allah. Yang Ustaz bimbang, ada setengah kedai nak ambil konon barakah dia baca Quran. Dia bila baca Quran, tapi dalam pada sama dia berbual. Ni kata Allah. Allah dah berkata dalam, dia buka dia dah cantik dah. Tapi bila Quran dibunyikan, tapi dalam pada masa dia berbual di depan Quran. Quran tengah baca ni, baca berbual borang, ni Quran tengah hidup. Baik tu kalau kita nak hidupkan ataupun nak buka Al-Quran, kita tengah masak ke tengah, okey, digalakkan dalam pada masa kita menghayati ayat Quran, alunan Al-Quran, dapat keberkatan pahala tersebut. Kalau kita sempat kita baca, kalau tak sempat kita buka, nak dapatkan keberkatan ayat Quran. Nanti kalau dah masak, dah habis semua dalam keadaan masak, okey, panggil suami nak makan, anak, okey, Quran tu kita mungkin kita nak berbual dengan suami, nak berbual dengan anak, maka Quran kita berhentikan, kita tutup, kita stop kejap, kita berbual dan sebagainya. Jadi memanfaatkan bacaan Quran itu dalam keadaan kita hormat ayat Al-Quran, dan kita kena dengar, bukan kita berbual, Quran bunyi tapi dia pun berbual. Yang itulah yang tidak ada adab ketika mana baca Quran tapi kita pun turut berbual bersama-sama. Boleh tak insya-Allah? Okey, ada lagi? Buat masa ni kan kita kadang-kadang ada jam. Jam, okey, jam solat. Yang sebelum azan. Yes. Lepas azan kita baca selawat apa. Jadi sebab kata Ustaz tadi kita kena penghormatan ingat. Yes. Jadi kadang-kadang hidup tu berbunyi lah. Mengaji lah. Yes. Tapi kita macam kadang tengah siram pokok kan, jadi kita tak mengikuti, kita dengar. Tak apa. Yang itu tak apa Kak. Baik tu kata, bila Al-Quran itu berkumandang, kita tak menghayati, cuma sekadar kita tengok, itu tak apa. Kita sambil buat kerja, masak, atau kita siram pokok sambil sapu kan, kita dengar. Walaupun kita tak menghayati dari segi bacaan itu tadi, tapi Al-Quran hidup, tu tandanya kita menghormati, tak apa. Tapi yang Ustaz kata tadi, Al-Quran ni ada ni, dia tengah bunyi ni, tengah Bismillahirrahmanirrahim, kita kat sini borak. Yang itu tak, borak, berbual, cerita, ni Quran tengah ngaji ni, borak. Yang itu tak digalakkan, tak dibenarkan, sebab tak menghormati. Kalau kita diam itu lebih baik. Kita sambil buat kerja, sapu sampah ke, masak ke, kemas yang bunga, Quran tu bunyi dalam rumah, itu yang terbaik.
Itu menghormati. Sebab kenapa? Kita pun dengar. Kalau tak dengar pun, tapi Quran tu bunyi, kita tak ganggu dalam bacaan-bacaan Quran. Yang tadi kata, kalau Quran baca, kita pun sambil berbual. Tengok TV. TV pula dekat sebelah jam tadi kan. Quran ni hidup, TV ni hidup. Dah bertelaga bunyi tu kan. Jadi tak menghormati. Kalau betul ni TV tu suara kena padamkan, atau tu padam, hormati Quran. Tapi kalau betul nak ni, okey, kalau kita rasa selukan, nak keluar TV, tapi dari segi adab tadi kat situ, dia bila kata Quran, kalau kata tak nak dengar langsung. Jadi kalau kata nak dengar, ataupun hanya sekadar kalau ada TV atau radio yang lain, kita matikan dulu, beri penghormatan bacaan. Itu yang terbaik. Okey, ada lagi insya-Allah. Okey, sama. Okey, kita masuk surah. Quran tertinggal kita, tak apa. Surah yang berikutnya, iaitu bulan lepas kita dah masuk suratul Ikhlas, betul kan? Masing-masing dah mahir kan. Tahniah, kita ulang kaji. Kita masuk suratul Masad. Suratul Masad. Okey, sama-sama kita baca suratul Masad ikut ustaz. Ustaz baca, yang cuba baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Wa tab. Cantik. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Allahu Akbar. Alhamdulillah, dari segi secara keseluruhan Ustaz dengar, alhamdulillah, tahniah yang dapat baca dengan baik sekali keseluruhannya. Dan kita cuba perhalusi satu persatu. Suratul Masad ayat yang pertama. Tabbat yada. Tabbat, hamas kat situ huruf ta. Tabbat yada. Di atas huruf alif, atau Ustaz selalu sebut huruf mat. Huruf mat ada berapa? 3. Sebut huruf mat dalam pal kita 3. Alif, waw, ya. Huruf mat tu tadi, iaitu huruf alif, sekiranya tiada apa-apa tanda, dia dibaca asalnya 2 harakat. Tetapi bila mana di atas huruf alif itu ada tanda, maksud ada tanda simbol. Apabila ada tanda simbol, menunjukkan dia lebih daripada 2 harakat. Tabbat yada, lebih daripada 2 harakat. Asalnya 2, tetapi di atas huruf mat atau di atas huruf alif tadi, kita jumpa huruf alif tu ada tanda simbol ombak tu, macam ombak lah, maka dibaca lebih daripada 2 harakat, iaitu dibaca 4 atau 5 harakat.
Tabbat yada abi. Abi yada abi. Dia nampak kat situ. Bila mana nampak je tanda, baca lebih daripada 2 harakat. Kalau kita masuk hukum, dia hamzah yada satu makna, abi satu makna. Jadi hamzah tu lain kalimah. Dia akan huruf mat ni, dia akan bila tadi pandang confirm dia akan bertemu sama, dia akan bertemu dengan huruf hamzah. Sama ada hamzah itu dalam satu makna atau satu rumah, ataupun dia berada lain makna, lain ayat. Sekarang ni kita jumpa hamzah itu lain makna. Dia berpisah. Dalam Quran cuma 2 je. Dia dalam satu makna atau lain makna, dalam satu ayat atau lain ayat. Itu je. Jadi bertemu dengan huruf mat, ada tanda simbol, dia akan jumpa hamzah tu tadi sama ada bercantum atau bercerai. Kalau dia sekarang ni bercerai, lain makna, maka dipanggil mat jaiz munfasil. Oh, hebat. Kalau hamzah itu satu kalimah, satu makna, dipanggil mat wajib muttasil. 2 je, mat wajib, mat jaiz, wajib jaiz, wajib jaiz, wajib jaiz. 2 je. Kita yalah, kadang-kadang ustaz, saya tak masuk ustaz tajwid ni. Tak masuk tajwid ni, tak masuk ustaz. Tak apa, jangan rasa risau, jangan rasa bersalah kalau tak dapat hukum tajwid. Ni tajwid ni tambahan je. Cuma ustaz nak supaya kita baca bertajwid, kita tahu panjangnya berapa harakat. Itu kita nak. Ni tajwid tak tahu ni. Kita tahu, oh yang ini ada tanda simbol, ada tanda simbol lebih daripada 2 harakat. Mat wajib, mat wajib muttasil. Dia kalau hamzah dalam satu makna tadi, bila atasnya ada tanda simbol, maka dipanggil mat wajib. Wajib, memang wajib. Kalau dia lain, jaiz. Wajib muttasil, jaiz munfasil. Jadi kat sini, bila kita baca, oh atasnya ada simbol panjang. Tabbat yada abi ru'ya. Bila atas ru'ya, ada tak simbol? Tak ada. Tetap 2 harakat. Senang ni, mudah. Abi 2 harakat. Kerana dia asal alif, waw dan ya, dia tetap 2 harakat. Tabbat yada abi lahabiu. Tanwinnya, tengok tanda dulu tanwin. Kita jangan ambil hukum. Tengok tanwinnya. Tanwinnya selari ke tak selari? Tak selari. Bila kata tak selari, dengung ke tak dengung? Dengung. Bila kata dengung je, tengok selepasnya, selepas tanwin, huruf apa? Huruf waw. Jadi bila kita dapat dia kata dengung, dia ada kaitan dengan huruf selepasnya yang akan kita jumpa, iaitu tanwin. Dia akan bertemu dengan huruf waw, dia ada kaitan. Ketika dengung, masukkan sifat huruf yang kita akan jumpa depannya, iaitu huruf waw. Tak kisahlah huruf apa-apa kita jumpa nanti, kita akan bunyikan sifat huruf tersebut. Maka masukkan sifat huruf waw itu ketika dengung. Daripada bin berjadi biu. Tengok biu. Dia biu tu, biu. Angin waw tu kita dah masukkan. Sifat huruf waw itu kita dah masukkan ketika dengung. Lahabiu. Nampak tak lah? Lahabin. Dengung juga, tapi tak bunyi. Nak standby, nak ready huruf tu tak, kita tak ready, dia terputus. Lahabin watab, contoh. Maka tak sempurna. Yang dikatakan dengung, masukkan sifat huruf yang kita nak jumpa tu tadi. Lahabiu, dengungkan. Lahabiu. Tak apalah ustaz, walaupun dia 2 harakat,
sebagai latihan untuk permulaan, dengung tu panjangkan sikit, tak apa, sebagai nak kita dapat biasakan. Lahabi watab, lahabi watab. Dia tadi Ustaz dengar kan, bila mana huruf yang akhir tu huruf ba, di atas huruf ba itu ada tanda sabdu. Jadi oleh kerana kita akhirkan tu tadi huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Oh, hebat. 5. Jadi bila kita bertemu dengan 5 huruf qalqalah, apabila kita berhenti menemui 5 ni tadi, maka hendaklah ditebalkan. Dia tu dikubra, dipanggil qalqalah kubra. Kerana apa? Kita berhentikan bacaan. Ya. Di akhir ayat. Jadi bila kita bertemu di akhir ayat ini huruf qalqalah, kita nak, bukan di akhir ayat je, kita nak berhentikan, nak wakafkan, nak berhentikan, tiba-tiba kita berhenti ni, tak kisahlah di akhir ayat atau tengah-tengah baca, dalam keadaan tengah-tengah tu kita berhenti. Ayat tu panjang, kita berhenti, bertemu dengan huruf qalqalah, maka huruf ini hendaklah kita baca tebal. Sebab tu dipanggil qalqalah kubra. Tapi ada istimewa sikit. Di atas huruf qalqalah ini tiba-tiba ada sabdu. Ada sabdu. Yang lain tak jumpa ni. Macam yang ayat kedua tak ada sabdu. Wa ma kasab, atabat tak ada sabdu. Tapi ni dia ada sabdu, menunjukkan bahawa dia ni qalqalah kubra. Dia baik tu bunyinya macam mana? Watab, qalb asyad tu, dia asyadul kubra. Dia macam tambahlah, dia tambah lagi. Maksudnya watab ba. Berarti lambat. Watab ba. Dia macam ada tebal, dia nak tebalkan lagi. Berarti watab, biasa kan? Watab ba. Dia matikan ba yang pertama, maka dikolkolakan huruf qalqalah yang ba tadi. Asyad tu tadi, asyad kubra. Jadi lahabi watab watab. Macam kita belajar suratul Ikhlas kan, qul huwallahu ahad. Ya, betul kan? Ustaz, bukan. Ni suratul Masad. Ada ayat lain Ustaz jumpa itu. Bila mana suratul Masad, bila ada qalqalah saja, tabbat yada abi lahabi watab. Sekali kita ulang. Saya baca dulu, lepas tu bagi ramai. Tabbat yada abi lahabi watab. Cantik. Tadi memula yang Ustaz dengar tadi ada tanwinnya yang tak dengung. Ni tanwin dah cantik dah. Lahabi watab. Kan cantik tu. Okey. Ayat yang kedua. Ma, di atas huruf mat ada tak simbol? Ada. Berapa harakat? 4 atau 5. Kalau boleh jawab, hukumnya apa? Mat jaiz mufassir. Kerana apa mat jaiz? Kerana dia lain makna. Ma satu, arna satu. Dia bukan dalam satu ayat, bukan satu makna. Dia tepi saja. Kalau nak faham tu dia. Lain je mat jaiz. Nanti kita akan jumpa mat wajib nanti dalam satu kalimah. Jadi oleh kerana dia lain makna, ma di atas huruf alif ada tanda simbol 4 atau 5 harakat. Ma na, jangan ara. Ma arna ara. Dia tak ada ara tu, tak ada. Angkat sikit dah. Dia kalau boleh kan dia matikan. Ma arna arna, matikan terus.
Jangan yang tu jangan dibunyikan. Maksudnya kita kalau tak angkat kepala pun tak apa. Matikan dengan nyata. Tu tu yang tak nak dengar tu. Jadi kalau boleh latihkan ada alif kecil. Berapa harakat? 2 harakat. Kenapa baca 2 harakat? Kerana dia mat asli atau dipanggil mat tabi'i. Bolehlah panggil dua-dua, mat tabi'i, mat asli boleh. Di atasnya tak ada tanda simbol, dia tetap hukum asalnya, bacaan harakatnya 2. Nun mati. Dengung tak dengung? Kenapa tak dengung? Kerana ada tanda mati. Saya nak tanda mati, tanda mati. Kenapa tak dengung? Kerana ada tanda mati. Bila ada tanda mati, dia tidak dengung. Bila tidak dengung, dalam hukum tajwidnya izar apa? Izar halqi. Oh, dah pandai lah. Jadi bila kata an, matikan terus. Anhuma, dia nyata. Anhuma ma asli 2 harakat. Lahu. Okey. Apabila huruf ha simpul. Huruf ha simpul ni hak domer. Hak domer ni ganti nama. Hak domer panggil hak domer. Jadi bila hak simpul tadi bertemu dengan huruf mat. Kecil tu huruf waw tu, nampak tu. Itu kan panggil huruf mat, dia akan bertemu alif juga. Dia nanti nak lahu jumpa waw kecil je. Kadang-kadang nanti kita tengok kadang jumpa huruf ya kecil je. Jadi bila jumpa sama ada kecil ke besar ke, bila bertemu situ, maka ia dibaca berapa harakat? 2 harakat. Kerana apa? Di atas huruf waw itu tidak ada apa-apa simbol. Mereka panggil mad silah qasirah. Yang mana bau-bau nak jinak dengan hukum tajwid ni tak apa, jangan pening-pening. Allah ustaz, peninglah belajar, malaslah belajar panjang. Sudah. Jangan pening-pening. Pening mula-mula pening-pening, akhirnya peningkatan. Itu kata nak. Mula pening, akhir peningkatan. Ada penambahbaikan. Jadi lahu ma lahu 2 harakat. Wa ma 2 harakat mad asli kasab. Di atas huruf ba ni tidak ada apa-apa tanda sabdu. Maka dia terus laju. Kasab. Terus dimatikan qalqalah kat situ. Sekali lagi seulang. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kan cantik tu. Ayat yang ketiga. Sayasla nara. Sayasla na. Ada alif kecil kat situ dan ra na alif. Itu adalah kedua-duanya dibaca berapa harakat? 2 harakat. Satu mad tabi'i, satu mad asli. Jadi dua-dua. Pada ron dengung ke tak? Kenapa dengung? Itu yang mahir. Kenapa dengung? Sebab tanwinnya tidak selari. Tu dia. Kita nak ambil sipir tadi. Kenapa dengung? Kerana tanwinnya tidak selari. Apabila tak selari, dia dengung. Ketika dengung, tengok nak dengung, tengok depannya ada huruf apa? Huruf zal. Apabila huruf zal itu dengung itu, masukkan sifat huruf zal. Bila kata dengung je, dia ada kaitan huruf selepasnya, iaitu huruf zal. Masukkan sifat huruf zal itu ketika dengung. Ini kita belum masuk hukum ni. Kita baru belajar cara macam mana nak kenal dengung dan tak dengung. Jadi bila kata dengung, tengok selepasnya huruf zal. Jadi macam mana bunyinya?
sayasla naran. Tengok tengok dia angin zal tu dah ada. Bukan kita matikan di langit-langit. Naron za. Naron za, kita matikan tu. Kita matikan langit-langit, lidah kita mati ke atas, kita dengung. Dapat juga dengung, tapi tak berapa sempurna kerana angin sifat huruf zal tu dia terputus. Ron za, sedangkan ni gigi kacip lidah kita tak sebut dah. Dah sebut nampak dia punya angin zal tu dah ada. Itu barulah kita masuk hukum. Siapa yang mahir hukum lah. Ada yang tak mahir, yang tidur tak apa. Yang mahir hukum, hukumnya apa? Hifaz hakiki. Sebab itu dalam kelas-kelas yang lain kadang-kadang ustaz belum lagi masuk hukum, nak belajar training, nak dapatkan dia punya tajwid tu tadi. Yang kat sini okeylah, ustaz rasa, ustaz yakin yang ni tengah ulang kaji je lah kan. Jadi dah boleh survive ataupun dah boleh dapat menguasai. Okey, ustaz ulang balik yang hujung tadi. Naran, dua harakat, talahab. Kita berhentikan dengan huruf qalqalah, maka kita qalqalahkan dia. Sekali lagi ustaz ulang. Sayasla naran talahab. Wa mim mati. Dengung ke tidak? Tak dengung. Kenapa tak dengung? Kenapa mim mati? Kenapa tak dengung? Ada mim mati, ada tanda mati. Tu Ustaz nak sipir tu. Kenapa tak dengung? Ustaz, sebab tak dengung ada tanda mati mimnya. Dah dapat dia punya jawapan tu. Bila kata mim itu ada tanda mati, tak dengung. Bila kata tak dengung, kita masuk hukum yang berikutnya. Apa hukumnya? Izhar syafawi. Kenapa syafawi? Syafatain, bibir, daripada bibir. Sebab itu dipanggil syafatan, sebab itu dia syafawi. Izhar syafawi. Dia tak dengung. Dia tak dengung. Bila tak dengung, dia tak ada kaitan huruf selepasnya. Dah tak dengung. Bila tak dengung, dia tak ada, dia nyata. Dia tak ada kaitan tengah tu, maksudnya dia tu putus sambung. Tapi nafas yang diputuskan. Wamra'atu. Nampak Wamra'atu. Jumpa sekali lagi dua harakat mad sila qasira. Wamra'atu mim bersabdu. Dengung atau tidak? Kenapa dengung? Ada tanda sabdu. Tu nak dengar tu. Ada tanda sabdu. Bila ada tanda sabdu, dia dengung. Bila kata dengung, maka mesti ada kaitan huruf selepasnya. Maka kat situ mim dengan mim. Maka mim dengan mim tutup mulut. Jadi dia memang sifat yang sama. Baik, tutup mulut lah. Hamma. Kalau ikut hukum, apa ni hukumnya? Idgham bi gunnah musyaddad. Ustaz, yang ini senyap pula tajuknya. Kita masuk mim bersabdu, nun bersabdu, idgham bi gunnah musyaddad. Dia ustaz kan dia bersabdu. Dia idgham bi gunnah musyaddad. Okey. Hamma. Alif dua, latal, alif lam qamariyah, hatab. Jumpa lagi qalqalah. Itu matikan terus. Saya nak habiskan kalau tergantung. Okey, kita ulang sekali lagi. Wa imra'atu hammalatal hatab.
Oh, kan nampak cantik, semua dah boleh baca dengan baik sekali. Dan ayat yang terakhir, fi berapa harakat? Ji berapa harakat? Diha berapa harakat? Semuanya hukumnya apa? Oh, ma'asli, cantik. Dua. Hab, lum, hab, tu qalqala. Yang inilah yang dikatakan bila mana sedang membaca, tengah-tengah baca ada huruf qalqala, dipanggil qalqala surah. Dia tak boleh tebal, dia lalu je. Hablum fi jidha hablum. Dia lalu je. Hablum. Dia kalau ujung dia lain. Kasab. Dia macam tebal, kubra. Yang ini dia lalu je. Fi jidha hablum. Dia nada yang sama je. Hablum. Taklah kamu tekankan, taklah kita tekankan. Fi jidha hablum. Kan lain macam kat situ. Nada yang sama je. Fi jidha hablum. Lum tu dengung ke tidak? Kenapa dengung? Tak nak hukum. Kenapa dengung? Tanwinnya macam 99. Okay, Ustaz kata macam, bukan huruf 99 Macam 99 bentuknya dengung. Kalau kita dah jumpa sebelum ni macam 69, yang itu tidak dengung. Apabila dikata bentuknya macam 99 dengung, mesti ada kaitan huruf selepas huruf apa? Huruf mim. Sifat huruf mim tutup mulut. Maka hablum. Baru betul. Hablum. Sebab dengung dia ada kaitan dengan huruf mim, memang sifat tutup mulut, maka dengung dalam keadaan tutup mulut. Hablum mim. Okey. Hablum barulah masuk hukum. Hukumnya apa? Idgham ma'al guna. Kita ambil hukum tanwin kat situ. Hablum mim. Nun tak ada tanda mati. Dengung atau tidak? Kenapa dengung? Sebab nunnya tak ada tanda mati. Sebab nunnya tak ada tanda mati, maka dia dibaca dengan dengung. Maka bila kata dengung, mesti melibatkan huruf selepasnya. Huruf apa? Huruf mim. Oleh kerana huruf mim sifatnya tutup mulut, dengung itu dalam keadaan tutup mulut. Mim. Hablum mim. Nampak? Mim. Maka hukumnya apa? Hukum nun mati? Idgham ma'al gunnah. Kita ambil hukum nun mati kat situ. Hablum mim masad. Barulah de tu ditebalkan kubra, kerana terletak ketika mana kita berhentikan bacaan. Sekali lagi saya ulang. Fi jidha hablum mim masad. Allahu Akbar. Cantik bacaan para muslimat di petang yang berbahagia ini. Kalau kita nak kira huruf satu persatu, Allah dah dapat kuliah ilmu, dapat ganjarannya. Baca lagi Al-Quran, berapa banyak ganjaran yang kita dapat, yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita, yang Allah Ta'ala hidangkan kepada kita dengan bacaan-bacaan kata-kata Allah tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita ganjaran berlipat dan berlipat, beliau ganda. Apatah lagi hari ini adalah hari Jumaat, penghulu segala hari, yang Allah memang dah sediakan hari Jumaat lagilah double dia punya ganjaran. Jadi mudah-mudahan dengan pilihan Allah kita berada di sini, mudah-mudahan kita memanfaatkan masa yang ada, mudah-mudahan dipenuhi dengan ganjaran daripada Allah SWT. Dan sebelum Ustaz tangguhkan, ada 1 minit ke nak tanya? Ada nak tanya sebelum Ustaz tangguhkan? Ustaz, yang tadi kan mim nun yang tak ada mati tu, tak ada tanda mati tu kan? Dengan yang sebelah tu mim satu tu dengan mim lain tu? Dengan ma'al gunnah. Hukum tanwin dengan hukum nun mati. Dia ya waw mim nun. Dia bertemu dengan mim, ya waw mim nun. Dan sini yang kedua bertemu dengan huruf mim. Nun mati bertemu dengan mim. Satu lagi tanwin bertemu dengan mim.
Idgham ma'al gunah sama hukumnya. Okey, ada lagi? Satu ni Ustaz yang hamma dan haqaq. Hamma. Bukan berjudul Yes. Hamma dia sebutnya wajibul gunah. Apa maksud wajib dengung? Wajib dengung dipanggil apa? Idgham bi gunnah musyaddad hukumnya. Dia kalau orang biasa sebut wajib guna, ialah wajib guna hukumnya apa? Wajib guna tu wajib dengung. Hukumnya idgham bi gunnah musyaddad. Hukum dia. Kadang-kadang kita dengar wajib guna, wajib berguna, wajib guna kan. Hukumnya apa? Wajib guna. Ya, wajib berguna. Hukumnya apa? Wajib dengung. Hukumnya idgham bi gunnah musyaddad. Okey, ada lagi? Seronok kadang bila tak faham kan. Ustaz ada satu tempat dia rasa teruja tu. Ada satu tahap ustaz tak seronok lah ustaz kalau tak baca kan. Ini akan datang insya-Allah. Masing-masing ustaz cuba kalau nak teruja nak baca kan. Ustaz sekarang ni belum offer lagi. Mungkin akan datang nanti dah okey dah berapa surah baru ustaz open. Okey, siapa-siapa yang nak baca disilakan, persilakan. Kadang-kadang ustaz takut sebab apa? Ada kelas-kelas yang ustaz pernah buka. Okey, wajib baca semua. Nak tak nak semua kena baca. Daripada 20 dah tinggal 15. Daripada 15 dah tinggal 10. Akhirnya ustaz dah tinggal 2-3 orang je. Mana yang lain? Malu ustaz. Bila ustaz baca jangan semua dengar. Tak betul semua tahu. Sudah saya kata. Jadi belajar Quran jangan rasa malu. Tapi kalau besok akan datang. Baik tu baca Quran jangan rasa malu. Kalau rasa bila kita tak baca, kita tak tahu silap kita kat mana. Jadi kita rasa macam betul baca seorang-seorang. Macam betul ustaz. Kenapa? Sebab baca sendiri. Tapi cuba ada orang dengar kan. Ustaz, sesekali kena dengar. Ustaz, dengar bacaan saya. Okey, jadi cuba kita berlatih. Jadi kalau teguran itu adalah teguran yang membina. Jangan rasa malu. Baca Quran ni, firman Allah, jangan rasa malu. Sebab bila kita rasa malu, kita akan ketinggalan. Dan Alhamdulillah ada satu tempat yang Ustaz ngajar. Ustaz sebut cerita kalau dengar ni kat Kampung Tengah. Dia asal baca memang dalam keadaan Ustaz ada 3-4 orang Ustaz relax. Tapi dia nak juga baca. Dalam beberapa bulan akhirnya dia boleh follow, dia ikut, akhirnya baca sedap pula, dia boleh berlagu pula tu. Allahu Akbar. Dia dah ada confidence, dah ada satu keyakinan. Sebab kenapa? Dia baca, dia tak rasa malu. Dia baca lain lantak lah. Kata orang nak dengar lah, tak apa. Yang penting aku nak belajar, aku nak belajar. Akhirnya dia boleh membetulkan apa yang telah ditegur. Sebab itu belajar Quran ni jangan rasa malu. InsyaAllah nanti akan datang, dah tiba mana-mana surah. Atau ada para muslimat kata, ustaz akan datang, saya nak cuba dulu ustaz. Okey, dialu-alukan. InsyaAllah kita tangguhkan dulu dengan Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama insya-Allah. Tak apa je. InsyaAllah.